atas CVR pesawat khas Elmina berjaya diekstrak. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazir Fahmi Syukri. Kita mulakan dengan perkembangan insiden bot terbalik di pantai Teluk Batik, Manjung Perak. Seorang daripada mangsa meninggal dunia semasa menerima rawatan di Hospital Seri Manjung. Perkara itu disahkan Ketua Polis Daerah Manjung ACP Muhammad Nordin Abdullah. Meninggal dunia pada pukul 4.58 pagi tadi di Hospital Seri Manjung. Hasil pemeriksaan ke atas mangsa tiada unsur jenayah dikesan. Sementara itu, seorang lagi mangsa berusia 19 tahun yang juga OKU masih berada dalam keadaan kritikal dan ditempatkan di unit rawatan rapi hospital sama. Dalam kejadian pagi semalam, sebuah bot yang membawa 9 individu termasuk 2 kru telah terbalik di pantai Peranginan tersebut. 7 daripadanya terselamat manakala 2 lagi lemas. Data perakam suara kokpit pesawat yang terhempas di Elmina telah berjaya diekstrak. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata data yang diekstrak di fasiliti L3 Harris di Florida, Amerika Syarikat itu sudah pun dihantar ke Malaysia untuk dianalisis. Rakaman suara dalam pesawat tersebut, terutamanya 30 minit terakhir, termasuklah sehingga nahas berlaku, rakaman suara tersebut berjaya di-retrieve, ya, itu dapat di-download. Jadi rakaman itu telah pun dihantar semula ke pasukan siasatan kita di Kuala Lumpur. Jadi rakaman tersebut sedang dianalisa. Laporan awal jangka dikeluarkan dalam tempoh 2 minggu lagi. Seorang pengarah syarikat pembekalan kontena dan bekas pengurus besar pelabuhan di Gelang Patah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan mengemuka dan bersubahat terhadap dokumen palsu berjumlah RM151,024 pada 2021. Pengakuan dibuat di hadapan Hakim Datuk Ahmad Kamarul Arifin Ismail. Mengikut pertuduhan, Eng Wei Chi, 33 tahun, dituduh mengemukakan dokumen palsu iaitu pembekalan barangan tidak sama dengan bilangan kuantiti yang dituntut syarikat pembekalan kontena tertuduh. Manakala Tadmin Han Vincent, 40 tahun, dituduh bersubahat dengan Eng Wei Chi menggunakan dokumen tuntutan tersebut. Kedua-dua tertuduh dibenarkan ikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin tempatan selain perlu melapor diri sebulan sekali di Pejabat SPRM Johor Bahru. Kes disebut semula 2 Oktober ini bagi penyerahan dokumen. Seorang penghuni Pusat Jagaan Maju Jaya Cemor Ipoh dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas pertuduhan membunuh seorang lelaki di dalam tandas pusat jagaan tersebut minggu lalu. Lai Mung Kong, 50 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan dan tiada pengakuan direkodkan kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh didakwa telah melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian kepada Lim Hang Tong, 42 tahun, yang juga penghuni pusat yang sama. Kesalahan dilakukan antara pukul 6 pagi hingga 6.50 pagi pada 24 Ogos lalu. Pertuduhan dilakukan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 29 September ini sebagai tarikh sebutan semula kes. 2 wanita warga Singapura dan seorang wanita tempatan maut selepas kenderaan dinaiki mereka bertembung dengan sebuah lori di Kota Tinggi. Insiden berlaku ketika kenderaan mangsa dipercayai cuba memotong lori sebelum bertembung dengan lori lain dari arah bertentangan. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Hussein Zamora berkata, pemandu kereta dan lori yang cedera dibawa ke Hospital Kota Tinggi dan Kluang bagi mendapatkan rawatan. Seramai 6 anggota bomba dibantu General Fire Rescue Tender dikejarkan ke tempat kejadian. Kes disiasat bagi Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Harga kawalan ayam standard dan ayam super di Semenanjung tidak berubah sejak 12 Oktober tahun lalu. Ia masing-masing ditetapkan pada harga RM9.40 sekilogram dan RM10.40 sekilogram.
Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Fuzia Saleh berkata, peniaga berdepan tindakan tegas jika menjual ayam berkenaan melebihi harga kawalan. Lebih 900 pegawainya melaksanakan pemantauan harian ke atas hampir 1,500 premis di seluruh negara. Tinjauan mendapati harga purata ayam standard di Semenanjung turun 0.33% bagi tempoh 2 minggu lalu. Ia dijual pada harga RM8.73 sekilogram pada 12 Ogos, manakala Sabtu lalu harganya berkurangan kepada RM8.70 sekilogram. Bagi tempoh sama, harga purata ayam standard di Sabah pula berkurangan 0.12% daripada RM11.30 sekilogram kepada RM11.29 sekilogram. Manakala di Sarawak turun 0.47% daripada RM10.28 sekilogram kepada RM10.23 sekilogram. Suasana pilu menyelubungi Zoo Negara petang tadi ketika dua anak panda gergasi yang dilahirkan di negara ini berlepas pulang ke China. Yi Yi dan Sheng Yi yang lahir daripada pasangan Fu Wa dan Feng Yi meninggalkan zoo tersebut dan penjaga yang selama ini amat menyayangi mereka. Timbalan Presiden Zoo Negara Datuk Rosli Rahmat Ahmad Lana berkata, kesedihan bukan hanya dirasai kaki tangan zoo, malah rakyat yang pernah melawat dan bertemu anak panda itu turut merasa hiba. Of course, especially pada staff yang menjaga dia tu dari baby sampai besar, dia agak terasa amat sedih sekali pemergian anak panda. Yi Yi dan Sheng Yi yang dilahirkan pada 14 Januari 2018 dan 30 Mei 2021 telah membesar dalam persekitaran Zoo Negara dan dijaga oleh 5 pekerja yang ditugaskan untuk menjaga keluarga panda ini. Keletah Yi Yi dan Sheng Yi yang aktif dan nakal mencuit hati pengunjung kekal sebagai kenangan. Penghantaran pulang Yi Yi dan Sheng Yi bagi mematuhi projek kerjasama antarabangsa konservasi giant panda yang ditangani antara Malaysia dan China. Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Datuk Seri Huang Tiongsi berkata, satu penilaian bersama akan diadakan wakil China Wild Conservation Association CWCA bagi menilai pencapaian kerjasama berkenaan. Satu penilai bersama akan diadakan dengan CWCA pada tahun ini bagi menilai pencapaian perjanjian projek kerjasama antara bangsa konservasi giant panda dalam aspek tahap kesihatan, pembiakan, pendidikan dan kesetaraan awam, penyelidikan dan hubungan dua alam. Penghantaran pulang anak panda gergasi ini juga bagi tujuan konservasi yang membolehkannya bergaul dan membiak dengan induk panda yang lain. 61 ekspedisi perpaduan Watikah Kemerdekaan 66 London Kuala Lumpur 2023 EPWK 66 2023 selamat tiba di tanah air. Mereka tiba di sempadan Malaysia Thailand di Bukit Kayu Hitam Kedah kira-kira pukul 12.30 hari selepas menempuh perjalanan hampir 22,000 km dari kota London bermula 20 Jun lalu. Ketibaan 6 peserta ekspedisi ini yang menaiki motosikal berkuasa tinggi itu disambut 30 ahli Superbikes Association Malaysia SAM. Mereka kemudian diiringi masuk ke Malaysia sebelum disambut lebih 200 ahli SAM termasuk ahli bikers dari Thailand, Singapura dan Indonesia. Ketua ekspedisi Arik Kula berkata, ekspedisi itu mengambil masa 66 hari merentasi 66 bandar di 18 negara bagi mengimbas kenangan pada 1957 apabila bapa kemerdekaan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj membawa watika pengisytiharan kemerdekaan Malaya dari London. Kami menempuhi pelbagai cabaran dan dugaan, namun Alhamdulillah cabaran dan dugaan itu tidak mematahkan semangat kami, semangat pasukan saya. Dan kalau nak dikata cabaran yang paling besar adalah ketika kami berada di Kyrgyzstan, tetapi Alhamdulillah kami berjaya mengatasi cabaran tersebut. Dan juga cabaran cuaca panas yang agak ekstrim ketika berada di China dan juga di Tehran, dan Alhamdulillah kita berjaya mengatasi cabaran tersebut.
Beliau bercakap kepada RTM di Bukit Kayu Hitam, Kedah. Peserta ekspedisi dijangka tiba di Ibu Negara pada 31 Ogos ini dan seterusnya mintai perayaan Hari Kemerdekaan ke-66. Orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada 31 Ogos ini jam 7 pagi di Dataran Putrajaya. Saksikan pelbagai acara menarik, antaranya acara pembarisan dan perarakan, persembahan terbesar 400 pergendangan pelbagai jenis, persembahan aksi tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi. Layari www.merdeka360.my. Masa lagi dalam berita tengah malam, dana awal RM2 bilion akan diperuntuk bagi kemudahan peralihan tenaga negara. Perdana Menteri berkata fasilitas itu akan mengupayakan pemangkin keuangan. Seterusnya, pastikan kelancaran sumber keuangan projek-projek yang berpotensi secara marginal atau hasilkan pulangan di bawah pasaran. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata cabaran utama dalam peralihan tenaga adalah pembiayaan. Dianggarkan pelaburan berjumlah sekurang-kurangnya RM1.2 trilion diperlukan bagi tempoh 2023 hingga 2050 untuk membolehkan peralihan tenaga. Within this decade alone, the government requires between 60 billion and 90 billion ringgit to be allocated for crucial projects, among others, expansion of public transportation, strengthening grid infrastructure, and reskilling of human capital. Perdana Menteri berucap melancarkan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR di Ibu Negara. Kementerian Ekonomi telah menerima 3,398 permohonan inisiatif kemudahan rakyat IKR sejak dilancarkan Jun lalu. Menteri Rafizi Ramli berkata daripada permohonan yang diterima setakat 25 Ogos, 1,491 individu melibatkan 989 dari organisasi bukan kerajaan dan 918 dari agensi kerajaan. IKR bertujuan menggunakan dana kerajaan persekutuan bagi penyelenggaraan projek infrastruktur berskala kecil yang dikawaselia oleh kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Tambah beliau, kos bagi setiap projek IKR tidak melebihi RM200,000. Sabah mendahului senarai dengan permohonan untuk 909 projek, Negeri Sembilan 559 dan Sarawak 268. Sementara itu, satu kertas dasar bagi mengkaji semula pengeluaran permit diluluskan AP dan permit import IP akan dibentangkan untuk pertimbangan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10. Rafizi berkata kertas dasar itu akan dibentangkan seawal Oktober ini. Kerajaan berharap semakan semula AP dan IP berkenaan dapat menurunkan harga barang, khususnya barangan import. Selain itu, ia juga dapat mengawal inflasi. Mengenai rangkaian 5G Negara Digital Nasional Berhad DNB dijangka memutamakan perjanjian langganan saham SSA dalam syarikat itu esok. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata ia akan disusuli pengumuman Ketua Pegawai Eksekutif serta barisan kepimpinan baru DNB. Sebelum ni kita dah lihat semua syarikat telco telah setuju untuk menandatangani access agreement menyediakan perkhidmatan 5G. Tapi ada satu lagi aspek iaitu share subscription agreement ataupun pemilikan equity dalam DNB. Jadi satu telah diumum, jadi mungkin kita akan ada satu pengumuman tentang perkara ini esok. Pada 21 Julai lalu, Fahmi dilaporkan berkata Celcom Digi, Maxis Telekom Malaysia TM, U-Mobile dan YTL Communication akan mengutamakan rundingan pemilikan saham dalam DNB dalam masa terdekat. Ia sekaligus menyokong pembangunan rangkaian 5G sehingga mencapai liputan 80% di kawasan berpenduduk pada akhir tahun ini. Sementara itu, pakej LPG Rahmah akan bermula Khamis ini hingga 31 Disember depan. Ia tawarkan telefon pintar dengan pelan data pada harga jauh lebih murah berbanding pasaran.
Pakej 5G Rahmah ialah pakej telefon pintar 5G bersama-sama plan data iaitu device bundle dengan pilihan telefon pintar sama ada jenama Samsung A14 5G atau Honor 90 Lite 5G berharga tidak melebihi RM240 beserta plan pasca bayar serendah RM60 sebulan dengan data minima 60 GB. 100,000 pelanggan terawal daripada golongan B40 akan menikmati harga telefon pintar serendah RM120. 5 syarikat telekomunikasi terlibat inisiatif pakej 5G Rahmah termasuk Celcom Digi, Maxis, U-Mobile, Unify Mobile dan Yes. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT meletakkan KPI kepada universiti yang bekerjasama dengan Teknologi Depository Agency TDA dalam usaha pembangunan makmal untuk tujuan penyelidikan. Menteri Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata ia bagi memastikan pihak kementerian mengetahui hasil penyelidikan yang dibuat universiti terlibat sebelum dikembangkan secara menyeluruh. Antara universiti awam memiliki makmal di bawah TDA adalah Universiti Tun Hussein On Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti Teknologi Mara. Bagi pihak kita di kementerian, kita mengharapkan supaya universiti kita betul-betul memanfaatkan benda ini. Baik ini akan membantu meningkatkan kapasiti dia, kekuatan dia untuk lakukan penyelidikan dan untuk dia merancang bagaimana melalui ini apa dia komponen yang dan juga pengetahuan yang dia boleh kembangkan. Beliau berkata demikian selepas menandatangani perjanjian persefahaman MOU antara KPT dan TDA di UTHM Paguh, Muar. Ahli akademik menyambut baik pelaksanaan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi di sekolah seluruh negara. Pelaksanaan modul itu dilihat bertepatan dengan keharmonian masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Kalau kami sebagai golongan pendidik, kita menerima bahkan mengalu-alukan berdasarkan pengalaman kita mengajar hadis 40 sama ada di universiti ataupun di surau masjid ataupun mungkin juga di sekolah, responnya sangat baik. Kita tak menghasilkan pun pelajar yang ekstrim ke, tak ada. Sebenarnya perkara ni adalah satu andaian sahaja. Kalangan masyarakat bukan Islam juga turut menyokong pelaksanaan modul tersebut di sekolah. Sebenarnya bagi bukan beragama Islam ni ia tidak menjadi apa-apa masalah kerana selama ni pun dia dah dipraktikkan di sekolah-sekolah beragama Islam. Jadi dia tak menjadi isu pun jika di selama ni dah memang dipraktikkan. Jadi dia memang tak jadi isu kepada yang non-Muslim. Tentang kes hadis 40 tu, saya ingat tak ada kena mengena dengan bangsa-bangsa lain. Ia atas agama untuk sekolah-sekolah Islam. Patut ikut sajalah apa yang di hadis 40 tu. Saya semoga ni harap-harap semua ikut sajalah apa yang hadis 40 buat atas pelajar-pelajar sekolah lah. Datuk Law Chu Kiang dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Dun Pulau Pinang bagi penggal ketiga berturut-turut. Pelantikan beliau dicadang Ketua Menteri Chow Kun Yeow dan disokong timbalan Ketua Menteri Satu Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid pada Majlis Angkat Sumpah Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Pulau Pinang. Datuk Law Chu Kiang kemudian mengangkat sumpah di hadapan Setiausaha Dun Hasmah Hashim. Ia diikuti kesemua 40 Dun yang mengangkat sumpah dan menandatangani watikan sumpah setia di hadapan Datuk Law Chu Kiang. Jadikan Dewan Undangan Negeri sebagai contoh terbaik, medan untuk kita sama-sama perjuangkan segala kebaikan demi manfaat seluruh rakyat Pulau Pinang, negeri yang kita cintai ini. Sayangi Pulau Pinang, sayangi Malaysia, tanah tumpahnya darah kita. Bagi negeri Pulau Pinang,
SPR telah mengeluarkan 304 kertas undi pos bagi PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram Johor. Pengeluaran kertas undi pos pada Isnin oleh petugas pilihan raya di kedua-dua kawasan tersebut. Setiausaha SPR Datuk Indra Ikmaruddin Ishak berkata, sebanyak 226 kertas undi pos dikeluarkan bagi Parlimen Pulai terdiri daripada 170 kategori 1A iaitu petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR, anggota polis, tentera dan petugas media. 22 lagi kertas undi adalah kategori 1B iaitu warga negara yang berada di luar negara, 6 kertas undi pos bagi kategori 1C, agensi dan organisasi serta 26 pengundi tidak hadir luar negara. Sebanyak 78 kertas undi pos dikeluarkan bagi PRK Dun Simpang Jeram. 62 adalah bagi kategori 1A, 10 lagi 1B dan 6 kertas undi kategori pengundi tidak hadir luar negara. Proses pengeluaran kertas undi pos dijalankan dengan kehadiran ejen undi pos daripada semua calon yang bertanding. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Polis Johor menasihatkan jentera parti mematuhi waktu kempen yang telah ditetapkan ketika permohonan permit dilakukan. Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata ia bagi mengelakkan berlaku pertembungan ketika berkempen. That's why polis beritahu kita akan facilitate, kita akan beri kemudahan, kita akan ada hantar orang untuk memastikan bahawa tak ada berlaku perkara yang tak diingini. Jika sekiranya tak maklum pada polis, kita pun tak tahu. Tiba-tiba you pergi bertemu akan jadi kekecohan. Kita tak maulah kekecohan, tapi mungkin ada kekecohan. Jadi polis pun tak ada di situ, kita akan menjadikan masalah. Kita tak mahu macam itu berlaku. Beliau berkata demikian pada sidang media di Dewan Perumahan PDRM Muar. Semalam petugas SPR menegur jentera parti kerana melanggar waktu berkempen untuk PRK Parlimen Pulai di tapak Pasar Malam Taman Sutera. Kawasan awam seperti tempat beriadah antara yang mendapat perhatian calon Pakatan Harapan bagi Parlimen Pulai, Syuhazan Kayan. Beliau yang berkesempatan beriadah mengambil maklum kawasan berkenaan yang perlu diselenggara demi keselesaan penduduk. Tadi saya berjoging di Taman Johor, Jalan Ledang tepi itu, dan insyaAllah alhamdulillah dapat berjumpa dengan ramai penduduk di situ. Kebetulan saya tengok ramai pula tu. Dan ada beberapa tempat tu saya rasa perlu diselenggara, dan saya dah maklum kepada Datuk Bandar tadi lah, agak kurang memuaskan sikit kawasan sekitar tempat berjoging tu, iaitu takungan air, Taman Johor, Jalan Ledang. So saya dah minta Datuk Bandar untuk bantu untuk selesaikan masalah tu. Beliau ditemui pada sesi rawah mesra dan sarapan pagi di Kempas. Kementerian Belia dan Sukan KBS menyalurkan peruntukan berjumlah lebih RM1 juta kepada peserta sukan orang pekak Malaysia MFDEF. Timbalan Menterinya Adwan Adli memaklumkan daripada jumlah berkenaan RM500,000 untuk pembiayaan penganjuran kejuaraan bola sepak pekat dunia keempat berlangsung 23 September hingga 7 Oktober ini. Malaysia buat julung kalinya menjadi tuan rumah kejuaraan dunia menyaksikan penyertaan 20 pasukan lelaki dan 5 wanita. Jadi itu sebagai bentuk sokongan yang telah pun disalurkan. Untuk yang ini RM500,000, kemudian seluruhan 1.1 juta. Lebih 150 sukarelawan akan terlibat membantu MSDEF sepanjang kejohanan kali keempat berkenaan. Sementara itu, MSDEF menyasarkan pasukan negara meraih kelompok 10 terbaik dalam kejohanan berkenaan. Saya sangat berharap tim MVP dapat lakukan yang terbaik dan dapat menduduki ranking top 10. Sebab dalam ASEAN kami, dalam Asia Tenggara kami nombor 1. Nombor 1. Okey. Di Asia Pasifik kami menduduki ranking ke-5, manakala di dunia ranking ke-25.
Perkembangan Rugby Piala Agong 2023, sebanyak 14 pasukan daripada ahli gabungan Kesatuan Rugby Malaysia KRM perentap dalam saingan edisi ke-39 yang membuka tirai pada 23 September ini. Pengarah pertandingan KRM Fahmi Jalil memaklumkan antara pasukan yang akan memburu gelaran Putrajaya, ATM, Sabah dan Sarawak. Kesemua pasukan telah diundi dalam 4 kumpulan, manakala pasukan Sabah dan Sarawak akan membuat perhitungan bagi merebut slot ke suku akhir. Tahun ni kita ada Sabah lah, tahun lepas kita ada Sabah. And then cuma tahun ni untuk quarter final tu macam dulu kita buat, kita dah terus cross. So tahun ni kita buat kelainan, kita undi. Hari ni kita akan undi untuk quarter final tu. Beliau berkata demikian dalam sidang media sebelum sesi undian di Ibu Negara. Edisi kali ini 4 pasukan tidak menyertai iaitu skuad Labuan, Pulau Pinang, Perak dan Kedah. Dalam pada itu KRM masih mengekalkan kota bagi pemain import kepada semua pasukan terhad kepada 4 pemain yang boleh didaftarkan. RM60,000 diperuntukkan bagi nilai keseluruhan wang kemenangan tahun ini. Juara musim lalu, Putrajaya tidak akan memberi laluan mudah kepada mana-mana pasukan yang bersaing Piala Agong 2023. Setiausaha Agong Persatuan Rugby Putrajaya Khairul Nizam Abdullah optimis skuadnya akan mempertahankan gelaran juara untuk kali kedua pada Piala Agong edisi ke-39 ini. Skuad berkenaan diundi dalam kumpulan A dan akan bertemu Johor dan Kelantan. Persaingan pada Putrajaya, bagi Putrajaya persaingan pada tahun ini amat sengit. Di peringkat kumpulan lagi sudah jadi amat sengit. Tapi walau bagaimanapun seperti saya katakan, Putrajaya tidak akan memberi laluan mudah kepada Johor dan juga Kelantan. Kita akan memberikan satu pertandingan ataupun saingan yang sengit pada mereka. Putrajaya bakal menampilkan 50% muka baharu dengan segala persiapan terbaik telah dilaksana bagi menghadapi cabaran kali ini. Satu hati dengan semangat kesukanan. Perjuangan dalam keharmonian. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi. Berita tengah malam berakhir di sini. Saya Nazri Fahmi Syukri, Malaysia Madani Teka Perpaduan Penuhi Harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.